benda dah ada depan mata. Belilah. Apa kau nak beli? Ini aku punya suka lah, aku punya duit. Simple je. Dia sekarang ni beli konten atau dia beli alat? Dia beli alat. So apa kena dengan konten? Bagaimana cara kau dapat konten tu? Curi. Ustaz, benda depan mata. Dah supplier jual. Kita beli. Supplier tu lah salah. Aduh, banyak dosa Ustaz. Istighfar bang. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting, bermanfaat. Dan bersama dengan saya, Ustaz Harry sekali lagi. Ustaz, tengok apa Ustaz? Ini tengah mikir bang. Apa yang kita nak bincang hari ni? Kita bincang pasal ni Ustaz. Ada tu hari kawan saya tanya, dia WhatsApp saya, dia kata, Sembang Viral ni cuba tolong cerita sikit pasal perkembangan teknologi dekat Malaysia ni. Media kan dulu kita ada satu stesen kerajaan saja TV. Sekarang kita ada banyak. Dengan kita punya jumlah penduduk kita ada 32 juta. Tapi kita punya TV stesen ni banyak Ustaz. Boleh bagus ke tak bagus? Dia teknologi ni bang, sebenarnya dia ada manfaat, dia ada keburukan. Bergantung kepada bagaimana dia dimanfaatkanlah ataupun dia dilaksanakan atau dikerjakan. Kita tak boleh kata orang pukul pukul rata je lah. Pukul rata tak boleh. Media sosial ataupun media TV ke sebagainya ni, elektronik ni, kita kata dia sebagai juga pendidikan untuk masyarakat dan memberi peluang pekerjaan yang banyak. Itu of course lah. Dulu zaman saya mula-mula berlakon Ustaz, ada di stesen kerajaan dan juga TV3 saja. TV3 saja. Jadi peluang kami di luar untuk tampil dalam rancangan-rancangan TV dia agak sukar. Kalau zaman-zaman dulu dapat berlakon dalam stesen kerajaan ni, dalam drama tu pun kerana saya tahu ada satu je drama bersiri yang dibuat. Jadi peluang tu berkurangan. Tapi alhamdulillah sekarang ni bila dah ada banyak stesen tempatan ni, kita melahirkan banyak juga bintang-bintang, artis-artis apa semua kan. Ramai orang boleh cari makan. Bukan kata di depan tetapi di belakang tabir juga. Bagaimana industri media elektronik ni memberikan impak yang besar kepada ekonomi. Tetapi Ustaz, ini ada tetapi sikit. Ada satu benda baru yang mana dia panggil Android Box. Android Box ni Ustaz, dia boleh beli dekat pasaran. Lepas tu semua channel boleh dapat Ustaz. Bila saya cakap dengan orang, kenapa kau beli benda ni, kata, benda dah ada depan mata. Belilah. Tapi benda tu kan macam cetak rompak Ustaz. Saya pertama sekali bila abang sebut tadi pasal media elektronik itu, saya kata di antara hari ini yang dapat membawa kecenderungan masyarakat kita kepada untuk dekat dengan agama juga ialah daripada keterbukaan media elektronik bang. Dan juga kita panggil media massa lah. Sebab kalau abang tengok dulu kan, mana ada ruang-ruang yang begitu luas. Saya ingat dulu kalau ada satu radio ni bang, saya ingat 2 minit kot sebelum azan tu. Lepas tu dia baca sikit, habis. Sekarang tak. Rebut-rebut. Kita tengok stesen radio, stesen TV, termasuklah kita. So kalau kita kata benda ni satu usaha, kerja bang, maknanya dia ada hasil kan? Dia kerja tentu ada hasil. So bagaimana hasil ini? Adakah dia satu benda yang boleh orang ikut sukati ataupun sebenarnya dia ni ada hak milik? Isu orang faham Android ni bang, yang baru-baru ni viral, orang marah tu. Lagi kalau cuba lah bang suara. Kita lantam Rosyam Noor. Sebab apa? Orang rasa, apa kau nak beli? Ini aku punya suka lah, aku punya duit. Itu bukan isu dia. Isunya kita nak faham dulu, apa benda yang terhasil daripada usaha ni yang kita ada hari ini ni. Adakah benda ni dikira sebagai suatu yang memang bebas untuk semua orang ataupun dia ada pemilik? Bila dia ada pemilik, so tentunya dia ada cara. Islam mengiktiraf yang disebut sebagai harta intelek. Harta intelek ni idea, buah fikiran, apa saja bang. Yang hari ni kalau kita dalam konteks secara umumnya dalam industri kreatif ni, kita tak boleh nafikan bahawa dia lah sebahagian daripada harta intelek yang juga diiktiraf dalam agama. Yang kita nak bincangkan sekarang bila ada Android Box ni Ustaz, di mana dia boleh dibeli dengan satu kadar harga saja. Tidak ada sewaan, tidak ada apa. Mereka juga dapat siaran-siaran stesen berbayar. Tetapi mereka hanya bayar sekali. Mereka tapau sekali Ustaz, boleh tengok sampai mati. Adakah itu berdosa Ustaz? Simple je. Dia sekarang ni beli konten atau dia beli alat? Dia beli alat. So apa kena dengan konten? Konten tu dia taruh dalam alat tu dah. No, dia beli alat tu, bukan dia beli konten. Sebab itu alat itu pula, adakah dia beli konten tu? Tak. So maknanya bagaimana cara kau dapat konten tu? Curi maknanya berdosa lah. Kita tapi sebut tak ada secara duit umum, Ustaz.
Kita tak ada duit nak langgan stesen berbayar, tapi kita nak tengok, Ustaz. Inilah masalah kita. Yang ini apabila kita... Tak ada niat nak mencuri, Ustaz. No. Bukan itu isu dia, bang. Niat ni dia ambil kira kalau dalam keadaan itu tidak jelas, baru kita pakai niat. Tapi kalau dalam keadaan ini jelas, apabila Islam mengiktiraf harta milik orang lain, itu perkara asas. Ada orang cakap, bang, apa pula dalam konten dalam TV itu bukan semuanya elok sebagainya. Contohlah dia kata gitu. Itu soal konten, itu perkara yang lain. Ini soal sikap kita. Boleh ke kita ambil hak orang? Tak boleh. Tak boleh. Mengambil hak orang tanpa kebenaran atau kita merosakkan hak orang, menafikan hak orang, itu satu perkara yang disebut jenayah dalam konteks fiqh itu sendiri. Jenayah intelektual. Yes. Masa beli Android box tu, kita tak tahu pun ada siaran berbayar. Tapi dah ada, Zat, kita tengok je lah. Nah, jadi sekarang ni berbalik kepada disebut mintalah fatwa dengan diri kamu. Minta fatwa dengan diri sendiri. Kau nak terus ke atau macam mana? Ustaz, benda depan mata. Dah supplier jual. Kita beli. Supplier tu lah salah. Dia ginilah, bang. Saya ingat perkara ni sebenarnya kalau kita tak bincang dari segi agama pun, orang tahu salah. Kita cuba duduk pada posisi orang yang menghasilkan sesuatu dengan penat lelah. Ini kita tak cerita lah, bang. Dalam TV ni macam-macam ada lah. Kita bercerita dalam konteks kita sama viral ni. Bayangkan, ada setengah-setengah program yang memang dibuat terpaksa nak mengambil masa. Katakan kalau program penceramah tersebut, konten tu nak disunting sebagainya. Tiba-tiba orang ambil, orang gunakan sebagai untuk melariskan dia punya jualan. Bukankah itu menganiaya orang yang mengusahakan sesuatu? Kalau perbuatan ini kita anggap sesuatu yang biasa, kita kena duduk di tempat orang yang mengusahakan sesuatu tadi. Dah pihak berkuasa tak tangkap, Ustaz. Saya beli. Supplier yang jual. Tapi supplier ni jual, tapi pihak berkuasa tak tangkap. Ada macam biar buat tak tahu. Tak boleh lah. Hukum dah ada tapi tak nak melaksanakan hukum. Kalaulah mereka juga melihat bahawa benda ni pandai kau lah sendiri, sedangkan mereka sepatutnya melakukan sesuatu, maka dia orang juga dalam konteks agama kita pandang bahawa satu perbuatan yang salah, menyalahi apa yang ditentukan oleh agama dan dia berusaha. Okey, kalau macam contohnya, Ustaz, kan, saya duduk kat rumah, saya boring. Lepas tu saya download filem-filem, lagu-lagu dalam internet. Maknanya benda ni pun macam mencuri lah, Ustaz. Kita tak nak bincang tu terlalu menjurus dalam konten dan sebagainya. Tapi asasnya kita nak memahamkan, ambil hak orang, maka dia adalah salah. Aduh, banyak dosa, Ustaz, aku ni, Ustaz. Istighfar, bang, istighfar. Astaghfirullahalazim. Tapi banyak juga orang curi konten saya, Ustaz. Tapi abang halal kan je lah, bang. Halal kan, Ustaz? Halal je lah, bang. Senang halal, Ustaz. Kita nak pahala, bang. Dunia sampai ke mana, menghalalkan dapat pahala, Ustaz? Yalah, kalau kita tak nak ambil kira apa yang orang buat pada kita, dapatlah pahala. Keburukan dibalas dengan kebaikan, tentulah pahala. Contohnya, Ustaz, kan, Ustaz berceramah. Okey, Ustaz. Alright. Ustaz berceramah. Baik. Lepas tu ada orang rakam. Baik. Dia rakam. Lepas tu dia masuk dekat dalam channel dia. Baik. Tak ada minta kebenaran Ustaz. Tapi dia buat benda baik, Ustaz. Betul. Salah ke? Perbuatan dia benda baik itu betul. Tetapi kalau tujuan dia buat perkara tadi adalah mengambil kesempatan dan untuk meraih keuntungan, salah. Habis orang yang tengok dekat yang tempat dia platform tu, Ustaz. Ada setengah perkara ni yang memang kita berada di persimpangan istilahnya. Macam contoh program agama, memang tujuannya untuk dakwah. Tapi kita kena ingat, ada orang yang mengeluarkan konten ni terpaksa mengeluarkan modal. Datuk, ni lighting apa semua ni takkan percuma. Itu yang penerbit ni semua, yang pengarah ni takkan free, dia orang tak ada gaji. Macam masjid-masjid panggil ustaz kan, dia orang pun ada perbelanjaan dia orang. Dia orang ada, itu satu sudut bang. Sebab itu kalau kita kata tadi, kalau kita manipulate tu sendiri benda yang berdosa. Kalau abang cerita tadi dalam konten-konten agama misalnya, yang dia buat, apa tujuan dia? Oh tak, saya Ustaz sebenarnya saya nak bantu menyebarkan dakwah ni. Okey, good. Tapi kalau dia memang kejar konten ini, kemudian untuk nak manipulate, kemudian dia dapat keuntungan semata-mata dia manipulate keadaan tadi, maka berdosa. Jadi kalau kita menggunakan teknologi itu secara tidak ada kebenaran, maka apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah haram. Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton dan menyokong Sembang Viral setiap malam di TV9 7.30. Jangan lupa, kita jumpa esok. Kalau tak puas hati, kita sembang tepi. Terima kasih Ustaz. Bye.